Tak ada mic. Mikrofon. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitabi wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala asy-syaikh Muhammad bin Ismail Daud al-Fattani al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-musamma bimatla'il badrain wa majma'il bahrain. Dan keluar dengan yang tiada hormati akan dia, akan yang sesuatu, yakni oleh sesuatu yang dihormati. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Matla'il Badrain wa Majma'il Bahrain karangan Syekh Muhammad bin Ismail Daud al-Fattani al-Makki. Kita telah pun masuk fasal pada menyatakan istinja dan adab, adab qada hajat. Itunya kita berhenti, tak ada habis lagi menyatakan tentang perkara yang keluar daripada definisi atau ta'rif yang dinyatakan oleh musannif tentang bagaimana kalau orang panggil nak istinja. Kerana hari itu dia kata mana itu istinja itu dia kata diistinja dengan air atau batu dan barang yang pada maknanya daripada tiap-tiap sesuatu yang keras, yang suci, yang menanggalkan najis, yang tiada dihormati akan dia. Itu. Jadi nak menyata perkara hak keluar daripada perkara hak dia menyata. Kalau gitu hari ini dia kata dan keluar dengan yang dihormati.
keluar dengan kata perkara yang tiada dihormati, bukan yang dihormati. Keluar dengan kata perkara yang tiada dihormati akan dia akannya. Yang tu sifat hazah mausuh dia panggil. Perkara lah. Jadi kita nak istinja ni kena istinja dengan sesuatu yang tidak dihormati oleh syarak. Nah. Kalau dalam Arab dia kata wa kharaja bi ghairil muhtarami. Gitu dia kata. Dan keluar dengan kata yang tidak dihormati akan dia. Itu bi ghairil muhtarami, mana perkara yang tiada dihormati akan dia. Bila sebut kata nak istinja, perkara yang kita nak guna alat untuk istinja tu mestilah perkara tu perkara yang tidak dihormati oleh syarak. Nah. Bila sebut kata perkara yang tidak dihormati akan dia oleh syarak, keluarlah dengan kata perkara yang tidak dihormati akan dia oleh syarak, oleh sesuatu. Tu orang panggil fa'il bagi kharaja. Keluar tu orang panggil fi'il, kena ada fa'il dia. Mana? Oleh sesuatu yang dihormati. Itu. Kalau Arab dia kata wa kharaja bi ghairil muhtarami al muhtaramu. Mudah. Arab yang rekah sini. Keluar dengan kata perkara yang tidak dihormati oleh syarak oleh perkara yang dihormati oleh syarak. Artinya perkara yang dihormati oleh syarak tak boleh kita gunakan untuk istinja. Tu syarak hormat benda tersebut, maka benda tersebut kita tak boleh guna untuk jadikan alat untuk istinja. Itu lagu tu. Gapo weh perkara yang dihormati oleh syarak? Ni misal dulu. Seperti makanan anak Adam. Itu. Kal mat'umil adamiyyin. Kalau dalam Arab kata gitulah. Seperti makanan anak Adam. Nasi ko, roti ko, ikutlah anak Adam wak makan. Ikut apa? Tak boleh kita gunakan untuk istinja. Tu. Gapo umpama makanan anak Adam ni. Umpama roti kering, nasi tak pernah sabah kita nak guna nasi buat istinja. Ni. Nang ke nasi tu lembek. Guna nasi galak jebut tahi lah. Apa gapo dia orang panggil? Dia ada orang panggil sifat keras. Suci. Lagi pula boleh mengikis, menanggal akan najis. Gapo dia? Umpama roti kering. Umpama roti kering. Roti kerah tu lah. Roti kerah, roti kering tu. Ada belaka tu sifat-sifat orang panggil boleh istinja. Mana? Suci tak? Suci. Kerah tak? Kerah. Kalau kita gahar dengan roti kering 17 hari kita tanggal tak najis? Tanggal. Lepas tu boleh guna roti kering? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia muhtaram, dihormati oleh syarak. Sebab apa dia dihormati oleh syarak? Sebab dia tu al-mat'um adamiyyin, makanan anak Adam. Maka tak boleh kita gunakan untuk buat istinja. Mana tahu nak beli roti kerah, nak sakit perut, tiba-tiba masuk bilik air, sudah berak, buka-buka pahit tak ada air. Sudah. Roti pun roti gahar gila dengan roti. Moga suci kerah boleh menangkan najis ni. Tak boleh, haram. Sebab apa? Sebab makanan itu dihormati oleh syarak. Gitu dah. Habis. Tapi kata umpama roti kering ni pun selama ni kait. Artinya boleh juga guna untuk istinja. Selama mana? Selama tiada dihangus akan dia akan roti kering. Tu. Selama tidak diihraq dia panggil, dibakar hangus. Setara mana hangus? Yakni setara hilang nama roti. Orang tak panggil roti dah ni, hitam legeng puarang dah jadi. Ketika tu boleh kita guna untuk istinja. Itu lagu tu dah. Asalnya roti, tapi oleh kerana roti tu hangus kita bakar, siapa orang panggil ni mau nak makan tak ni? Makan apa ni arang ni, orang nak karang. Padahal roti, maka hilang nama roti,
maka boleh untuk digunakan istinja. Itu dah. Tu. Kalau larat kata bi allam yubqi fihi al-khubzu jazal istinja'u bihi. Itu. Kata dengan sekira-kira tu. Dia kata mana selama tiada dihangus akan dia. Lagu mana dia hangus? Bi allam yubqi fihi al-khubzu. Selama mana tiada dihangus akan dia. Setara mana hangus? Ihraq tu setara mana hangus? Bi allam yubqi fihi al-khubzu. Dengan sekira-kira bahawa tidak kekal nama pada roti tersebut tu roti. Orang tak panggil roti tu. Maka kalau kekal lagi kita bakar hangus dah roti tu, tapi orang cek kata roti ni. Tak boleh, tak boleh guna untuk istinja. Tapi kalau orang panggil kita bakar hangus roti tersebut sampai hilang nama orang panggil roti, orang tak panggil roti dah pada roti yang hangus tersebut, jazal istinja'u bihi. Harus kita istinja dengan roti hangus yang sudah hilang nama roti. Bukan semata-mata hangus tu dah. Bukan semata-mata hangus. Jadi kalau roti itu hangus tapi orang panggil roti lagi, tetap tak boleh untuk guna istinja. Apa kata boleh tu? Sehingga hilang nama roti, orang tak panggil roti dah dia. Orang panggil air, kau ikutlah, orang tak cek dah kata roti. Maka ketika tu harus istinja dengan dia. Boleh? Tu dah. Dia kalau ingat ke masalah ni serupa dengan masalah batal wuduk ke tidak. Kita setuh kemaluan hok cabut tangga jatuh golek atas jalan raya contoh. Tu dia buat teka dalam kitab fiqh. Jalan-jalan tiba-tiba jumpa panggil mula duk tergolek atas jalan raya. Kita pun ambil setuh tengok. Weh, konek ni nek sini. Batal. Sebab apa? Sebab masih tinggal nama konek lagi. Tapi kalau kita jakak setuh, weh, lagi gapo ni macam hok dok hilang nama konek, tak batal dah. Kamu teringat jadi sama masalah ni dah tu ni. Tak batal sebab apa? Hilang, orang tak panggil dah nama kemaluan tiga tu. Tu dah. Tu sama tu. Masalah ni sama juga ni. Jadi kalau roti itu tetap dipanggil roti walau hangus, tetap tak boleh digunakan untuk istinja. Tapi kalau hangus sehingga hilang nama roti, orang tak panggil roti dah, orang tengok tu, agar ni kayu ni. Ketika tu harus jaza al-istinja'u bihi. Harus oleh beristinja dengan dia. Itu dah. Habis. Tapi kalau dalam kitab fiqhnya dia bahas lagi, tak boleh kita sengaja orang panggil nak muih hangus makanan tu. Kerana itu termasuk daripada mensia-siakan harta. Membazirkan harta dia panggil. Roti kita sengaja buat hangus untuk buat alat istinja, sengaja. Itu tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Masuk daripada jumlah sengaja menghancurkan harta, membazir dipanggil. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Membazir itu sungguhnya adalah ia saudara bagi syaitan. Kalau gitu, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Jangan. Tegah daripada Tuhan itu artinya haram. Maka haram kita membazir. Duduk saya saja bakar roti cu biar hangus. Apa? Cedan buat istinja. Tu tak boleh. Hak kata boleh tadi tu memang orang panggil dia tak tahu kata hak tu roti. Dan serta berubah dah orang panggil nama roti tu, orang tak panggil roti dah sebab hangus sangat. Siapa hak menghangus tu tak tahulah siapa. Maka ketika tu jaza al-istinja ubih, harus dia beristinja dengan roti yang hangus yang sudah hilang nama roti pada roti tersebut. Habis. Dan seperti makanan jin. Ni masuk lagi orang panggil perkara muhtaram yang dihormati oleh syarak juga, seperti makanan jin. Mana makanan jin? Umpama ni dah. Bukan makna jin ni hanya makan ni je, bukan. Jin tu dia ada makanan di alam dia dah, satu hal.
Kemudiannya dia makan dah, orang panggil makan nasi ko lauk-lauk hok dengan kita. Dia makan kalau orang panggil kita tu baca bismillah. Dia makan sekali dengan kita. Nah? Tu. Lepas tu umpama tulang. Ni umpama tulang ni satu daripada makanan jin juga ialah tulang. Bukan tulang satu-satunya makanan bagi jin. Jangan betul tu. Nah? Bukan tulang satu-satu je makanan bagi jin tu, silap tu. Nah. Dah. Tulang ni salah satu daripada makanan bagi jin. Kita ni tak makan lah tulang. Makan juga kalau tulang tu pohu sangat. Kita rebus lama kan. Macam ada alulah di sentur ni, hamba tak tahulah. Kalau di Kelantan dulu, zaman hamba kecil-kecil dulu, nasi belauk ilik pagi ni dia macam nasi belauk gapo tu orang panggil hok sedap tu kan. Hok sohu lah. Tapi dia rebus ikan air tu, tulang tu sampai pohu, sampai kita boleh makan tulang dia tu. Hamba tak tahu sini ada kedok kat sini orang buat gitu. Ada tahu tak? Dia panggil nasi belauk gapo sohu. Hamba kalau balik Kelantan beli semua nasi belauk tu. Tapi lah ni tak tulang dia tak pohu dah. Tak pohu dah. Orang panggil nasi gapo ni. Nasi apa? Nasi Haji Yusuf. Kau Haji Yusuf tahu kan? Dia ditupak, dia panggil air dingin. Nasi belauk air dingin. Air dingin. Dia ingat tu. Nah, tapi lah ni tulang tu tak pohu mana. Ramai dulu tu rasa pohu, tulang dia tu boleh makan. Boleh juga kita manusia makan tulang pun, tapi kena pohu lah. Kalau makan tulang dengan tak pohu gitu lekat tekak hati cekek. Nah. Tapi jin ni satu daripada makanan dia ialah tulang. Tu hak wari. Adapun asak tu hak tak aja dengar lagi tu. Nah. Tak aja dengar lagi dan mudah ayat kata jin makan asak. Kok mana? Nah. Jadi ada duk dengar satu video ustaz mengajar, tapi ustaz tu meninggal dunia dah. Sohu lah ustaz tu, kalau mau sebut nama ni pakak kena habis licin, siapa tak kena. Orang sohu meninggal dunia dah. Tapi banyak juga video-video tu agak orang panggil dia menyampai tu tidak tepat mana hukum hakam. Antara hak dia menyampainya ialah kalau orang mati jangan pasal kimia dia. Sebab asak ni makanan bagi jin. Tak tahu yang ambil mana. Nah, tak ada waris dalam satu hadis pun asak ni makanan bagi jin tu tak ada. Tu lagu tu dah. Tak ada asak ni makanan bagi jin. Jin tak makan asak. Orang yang makan asak. Suruh pupu seokok tu pun tak makan juga, yang buh tubik balik dah. Jin tak makan asak. Jadi kita duk pasal bahu ke kimia ke hak tu nak wihile bau rusuk. Nah, tengok di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, orang Arab pasal tu bahu tu berasa tubik kan, bau wangi. Memang sunnah. Gitu sunnah tu. Nah, wangi-wangi yang ni sunnah. Tak ada apa jangan pasal dia kata sebab jin, makan jin. Weh, mari mana tak tahu. Nah, ada lagi kalau dia duk royak dalam mengajar hak baru dengar lah. Dia kata kalau khutbah kedua tu jangan tak ada tangan doa. Nah, tu tak sunat. Dia pun baca ibarat kita dalam kitab Al-Iqna'. Betul dia baca ibarat tu, tapi dia terjemuh tak habis. Tak disunat ke tak ada tangan ni bagi khatib. Khatib tu tak sunat tak ada tangan berdoa pada khutbah yang kedua. Ada pun makmum tu sunat tak ada tangan. Dia baca tu betul, tapi terjemuh tu tak habis. Nah, lil khatib dia belakang dia sebut sendiri. Lil khatib tu wa yukrahu, dimakruhkan. Menadah tangan berdoa pada khutbah yang kedua. Lil khatib tu makruh. Adapun lil ma'mum lil mustami'i itu sunat, tak ada tangan, tak ada apa, sunatlah. Tu nah. Jadi ada banyak jugalah. Tapi dia meninggal dunia dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala maaflah doa kita, dosa kita, dosa kesalahan dia. Nah, itu orang meninggal dunia ni kita tak boleh nak sebut-sebut lah. Nah, tu cuma oleh kerana video tu kekal masuk dalam YouTube, dalam TikTok, dalam gapo masuk bih.
Jadi kita hidup ni pula letih nak jawab ni. Letih nak jawab. Ke jawab ke tapi tak apa, kena jawab jugalah. Nah, awak dengar baik-baik apa dia cakap. Dia baca naharat tu. Bunyi dak gapo yang sebut belakang tu. Lil khatib. Bunyi ustaz. Tu terjemah kat Melayu gapo. Dan dimakruhkan menadah tangan doa pada khutbah yang kedua bagi khatib. Tu dak tu ni. Bukan bagi semua orang. Nah, semua orang tu makmum sunat lah. Sebab apa? Sebab khatib ni sunatnya pergi tukar tebah. Nah, tu kalau tak ada tangan kak, tak pergilah tukar tebahnya. Nah, itu dah. Habis itu. Sama jugalah. Bak makan jing asak ni pun ada juga. Orang yang sama juga, almarhum dah, dia meninggal dunia dah. Jadi tak dijumpai lah di mana-mana warid dalam satu nah bahawasanya jing ni makan asak. Ada pun tulang, ada warid. Sisa-sisa makanan. Orang mukmin baca bismillah, maka jing Islam lah ambil berkat makan. Nah, orang mukmin atau orang kafir, tapi orang mukmin juga tapi makan tak baca bismillah. Nah, tu maka ketika tu jin kafir lah mari tupeh makan kata. Sisa-sisa makanan dia termasuk umpama tulang. Dah. Kalau gitu tulang ni makanan jin ni umpama tulang ni termasuk dalam muhtaram dia bagi. Perkara yang dihormati oleh syarak. Tu tak boleh kita nak ambil wa istinja. Nah, tak boleh kira masuk bila air bila duk makan air dah tu ni. Kunyah makan mamuh. Habis tinggal tulang saja. Nak basuh berak buka-buka pahit tak ada air. Tulang pun tulang ke haram. Apa? Sebab tulang tu ialah makanan bagi jin. Umpama makanan bagi jin, dan makanan bagi jin pun termasuk juga al-muhtaram, perkara yang dihormati oleh syarak. Dan jika dibakar hangus sekalipun, sekalipun apa makna? Tidak harus juga. Tak harus juga kita nak guna ke orang panggil tulang tu sebagai alat untuk istinja. Ia tak sama dengan roti tadi. Sebab apa tu? Kalau makanan bagi jin, hatta bakar hangus sekalipun, tetap tak boleh kita guna ke orang panggil alat untuk istinja, ilak dia. Kerana tiada keluar daripada keadaan tulang itu makanan jin, yakni makanan bagi jin. Tak terkeluar. Walau hangus pun jin akan makan. Tu dah. Jin akan makan. Tapi dia makan jin ni, dia bukan makan kerak gitu dah. Ni kita kena faham juga kita tu. Nah. Sebab dia kata betul kau jin makan tulang. Saya tengok tulang duk lepas tu siapa tak habis-habis pun duduk ada situ. Bila masa jin makan tak tahu. Ya jin makan ni hidup. Gitu dah. Tu cara jin makan. Dah. Jadi bukan yang mamuh kuak. Kalau mamuh lagu tu lari lah kitanya. Nah, kukak gapo dia duk letu siapa? Weh, tulang tu mata tak ada separuh hilang. Apa jin makan. Kalau bunyi kukak letu siapa tu bukan jin tu. Kalau bunyi letu siapa kukak tu tikus. Nah. Dak kucing dia ni. Jin tak makan lagu tu dah. Takut demo bersoal lah. Yo, kau tak jin makan tulang, kita duk tengok tulang duk buat tu tak habis-habis duk ada situ. Jadi bukan duk makan kerak mulut duk mamuh duk kunyah pun kita tidak. Nah. Ya hidup seduk itu. Itu lagu tu. Habis. Jadi makanan bagi jin pun termasuk muhtaram. Hatta kalau kita bakar hangus sekalipun orang panggil tulang tersebut, tetap juga haram kita makan. Pula kita gunakan sebagai alat istinja. Kerana apa? Kerana dia termasuk makanan bagi jin lagi. Sebab jin dia bukan makan kerak dak. Dia seduk gitu bau. Nah, itu makna makannya bagi jin. Habis. Kalau dalam kitab kita ni habis itulah. Tapi kalau dalam kitab Arabnya dia ada tambah lagi. Dia kata gini. Wa minal muhtarami, dan setengah daripada
perkara yang dihormati oleh syarak, kutubul ilmi syar'i, ialah kitab-kitab ilmu yang dibangsa pada syarak, wa ma yantafi'u bihi fihi, dan apa ilmu yang mengambil manfaatlah dengan dia, dengan ilmu tersebut padanya pada syarak. Jadi apa-apa sahaja kitab-kitab syarak, kitab-kitab agama macam kitab kita ni, itu pun termasuk perkara yang dihormati oleh syarak. Mana? Kal hadisi, seperti kitab hadis, wal fiqhi, kitab fiqh, wan nahwi, kitab nahwu, wal hisabi, dan kitab ilmu matematik. Ilmu matematik ni bukan ilmu agama, tapi dengan belajar matematik itu dapat manfaat pada agama. Mana? Nak kira bab faraid, bab saka gapo tak reti matematik, nak kira lagu mana? Tengok. Tu. Watibi. Kitab kedoktoran, perubatan, termasuk juga kitab yang dihormati pada syarak. Sebab kalau sakit nak amal ibadat ke mana? Tu. Kalau sakit ya. Tak ada kitab syarak ya golong-golong buat alat istinja. Lepas tu bos sakit nak buka kitab nak cari obat, tak ada lah. Tak boleh. Kitab berubat, kitab kedoktoran pun termasuk orang panggil kitab yang dapat ambil manfaat dengan dia pada syarak. Gitu dah. Wal arudi, dan ilmu arud. Ilmu arud ni ilmu belajar tentang syair, tentang lagu-lagu syair dalam Arab. Arud wal qafiyah dia panggil. Padahal bukan ilmu syarak tu, tapi ilmu yang dapat ambil manfaat dengan dia pada syarak. Termasuk juga kitab yang dihormati. Tak boleh kita koyak untuk buat basuh begok. Tak boleh kita koyak untuk jadikan alat istinja. Tak boleh. La kafal dan tidaklah, dia kata la kafal sifati, tidaklah termasuk kitab yang dihormati pada syarak ni seperti kitab falsafah. Jadi kalau kitab falsafah apa? Dah. Kitab falsafah boleh kita koyak untuk buat alat istinja, untuk guna buat basuh begok, boleh. Tu. Wal mantiki, tapi mantik mana? Mustamili alaiha, kitab mantik yang melengkapi di atas falsafah. Kalau kita ilmu mantik tapi tidak ada falsafah, orang panggil kitab mantik hak telah disucikan oleh ulama-ulama kita. Ya, asal ilmu mantik ni memang asal ilmu falsafah. Asal ilmu falsafah, ilmu mantik ni. Tetapi alim ulama kita dia buangkan orang panggil kalam-kalam kufriyat, kalam-kalam kekufuran dalam ilmu mantik, lalu diambil orang panggil cara-cara berfikir, cara-cara itu ambil hak sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dijadikan satu ilmu mantik. Hak tu tak boleh. Hak tu tetap orang panggil ilmu yang dapat manfaat dengan dia pada syarak. Apa? Nak mikir dengan betul. Nak mikir dengan betul ni kena ada qadiyah dia. Sebab Tuhan pun kata dalam Quran, qul, katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bawa datang burhan. Burhan yang mana? Hujjah kamu, jika kamu itu sebenar. Jadi kalau hujjah itu tak sama dengan dalil. Tiap-tiap dalil belum tentu hujjah, tapi tiap-tiap hujjah pasti dalil. Gitu. Tiap-tiap dalil belum tentu hujjah, tapi tiap-tiap hujjah pasti dalil. Contoh bagaimana? Kalau kita mengaji ilmu sifat 20 kan? Tuhan ada, apa kita nak hukum? Mesti Tuhan ada. Tak ada Tuhan? Tentu tidak. Apa dalil? Dalil kita kata baharu alam ini, ada alam ini, itu dia panggil dalil. Hujjah lah, bukan hujjah. Sebab apa? Sebab hujjah burhan ni mesti tersusun daripada qadiyah. Ada muqaddimah surah, muqaddimah kubra, muqaddam natijah, tali dan sebagainya, baru dipanggil hujjah. Itu dah. Jadi kalau setakat baharu alam ini
ada alam ini, setakat tu je dalil. Tapi hujah kah? Bukan hujah. Hujah ni lagu mana? Ada orang panggil muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, ada qadiyah. Ni tak faham ni kalau kita tak mengaji ilmu mantik ni, kalau mengaji pondok je faham lah. Contoh, alam ini menunjukkan di atas mesti ada Allah, tentu tidak tiada Allah. Lagu mana? Ditilik kepada alam. Lagu mana? Al-alamu mutaghayyirun. Tu dipanggil muqaddimah sughra. Bermula alam ini itu berubah-ubah. Alam ni berubah. Kita dapat tilik sendiri. Berubah tak? Berubah. Pagi, petang, siang, malam, hujan, panas, kemarau, apa semua sekali. Tak usah kata alam ni ni. Kita sendiri ni alamun kabir. Kita ni alam yang besar. Manusia ni sebenarnya alamun kabir. Langit, bumi, bukit, buka, gunung ganda ni alamun saghir. Alam kecil saja. Gapo alam? Masih Allah. Barang selain daripada Allah, itu dipanggil alam. Bapa panggil alam? Sebab dia alamatun, tanda kata dia tu dijadi. Tu dah. Jadi kita ni alam. Kita sendiri berubah dah. Berubah. Kau ada sini. Masa lahir ni besar-besar ni dah. Mok lahir mula besar-besar ni dah. Tak ada. Kecil halus betul tak? Kecil halus masa tu daripada perut mok tu besar-besar ni lo ni Allah. Tu kita pula dukung mok kita lah ni. Tu bukan mok kita dukung kita dah. Kau ada orang umur 40 baby lagi ada? Umur berapa baby ni? Umur 40 dah ni. Baby lagi. Tak ada tu. Hatta kalau tak ada surat beranak, kita tahu kata bayi tadi tu baru dia berubah. Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, berubah dah. Berubah. Bermakna alam ini berubah. Betul tak? Wa kullu mutaghayyirin hadithun. Tiap-tiap yang berubah tu baru. Maknanya ada permulaan bagi ada, dan terima berubah dia panggil. Tu baru. Dapatlah natijah yang pertamanya, al-alamu hadisun. Alam ini baru. Kalau gitu, wa kullu hadisin, tiap-tiap benda baru, fala buddalahu sani'un. Tak dapat tidak, mana mesti, sungguh wajib, tak terima dengan kita. Pasti ada sang pencipta, orang yang membaharukan dia, orang yang mengadakan dia, orang yang menjadikan dia. Ada. Siapa? Tuhan lah. Jadi kalau ilmu mantik lagu ni, hak tu termasuk ilmu mantik yang dimuliakan oleh syarak. Masuk al-muhtaram, tak boleh. Jangan baca sekerak ni. Jadi ilmu mantik itu ilmu mantik mustamil alaiha, yang melengkapi di atas falsafah. Hak tu termasuk perkara yang tidak muhtaram. Artinya kitab falsafah. Kerana falsafah tu kufur lah. Kufriyah. Ada kalam-kalam kufur banyak. Maka boleh digunakan untuk buat bahasa beruk. Kita baca buku falsafah, tiba-tiba sakit perut. Dengan buku-buku kita masuk dalam bilik air itu ni. Sudah beruk tu, buka-buka pahit tak ada air ni. Apa tu? Koyok pergi buku falsafah tak apa. Buat bahasa beruk tak apa, buku falsafah. Itulah. Tapi kalau lain pada tu tak boleh. Kerana termasuk wa minal muhtarami kutubul ilmi syar'i. Setengah daripada perkara yang diihtiram, yang dimuliakan oleh syarak, ialah kitab-kitab ilmu yang dibangsakan pada syarak, atau ilmu yang dapat manfaat dengan dia ilmu pada syarak. Seumpama kitab matematik, ilmu hisab, kitab kedoktoran, ilmu tib, kitab ilmu seni, syair, lagu, seperti ilmu arud dan qafiyah. Kerana kitab-kitab Arab ni dia banyak bersyair, banyak syair-syair. Jadi nak dapat faham lurah Arab, di sananya kena kembali kepada syair-syair Arab jahiliyah. Gitu. Sebab itulah Al-Quran ni mukjizat, ijaz. Sebab apa? Sebab ketika mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan oleh Allah, diutus oleh Allah untuk orang Arab, ketika itu orang Arab sudah sampai peringkat tertinggi dalam berbahasa.
Itu dah. Peringkat tertinggi dalam berbahasa. Tak ada siapa tak ada orang panggil. Orang Arab lah tak boleh lawan. Mana peringkat yang paling tinggi dalam berbahasa. Tetapi walaupun mereka sudah sampai peringkat yang paling level tinggi sekali dalam berbahasa Arab, mereka tak boleh challenge Quran walau surah yang paling pendek sekalipun. Tak boleh. Ini menunjuk kata Quran benar-benar daripada Allah, bukan reka-reka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dah. Jadi kalau orang Arab zaman Nabi hok sudah sampai tahap hebat level bahasa, tak boleh nak lawan Quran. Orang Arab hok lah ni lebih-lebih lagi ya. Kerana bahasa ni dia bukan semakin ke depan dak, dia semakin mundur, semakin kurang hebat. Nah, yang terakhir kalau tak silap orang yang dapat gelaran Amirul Mukminin lah fil lughah, pada bahasa Arab ataupun lisanil Arab, dia panggil Syekh Syauqi kalau tak silap. Syekh Syauqi, syuara, penyair yang paling hebat. Lepas pada tu tak ada, putus lah. Macam kita lah, bahasa kita bercakap ni bukan zaman datuk nenek kita dah. Lain dah. Makin lama makin rojok, makin lama makin rojok. Banyak capu, banyak orang panggil bahasa-bahasa pinjaman masa tok nenek kita dulu tak tahu cakap lagu mana bahasa Melayu hak asli. Sebab tu kadang-kadang orang kata kalau nak tengok bahasa Melayu hak asli, tengok cerita Piramli tu yalah. Tengok cerita Piramli. Hak tu hak bahasa Melayu asli sungguh ya. Nama kayak gitulah. Sebab tu lah ni orang buat filem mak kilat ke apa. Bahasa dah tak boleh nak pergi. Apa kecek orang KL zaman ni ni. Bila masuk pula zaman dulu kecek lagu ni. Kan lain. Bahasa tu lain dah. Payuh kadang-kadang orang kita lah ni nak cakap bahasa tu nenek kita dulu. Tu dalam bahasa Melayu kita pun kita ni semakin rendah berbahasa. Zaman dulu orang tua-tua kita patung spontan. Syair pun spontan. Balah patung, balah syair spontan. Lah ni tak boleh, tak kena tulis dulu bah. Kalau jadi MC majlis ke apa duk patung sedap tu, dia mau tulis dulu tu, bukan duk spontan. Tu payah ya bahasa ni kita semakin jatuh. Jadi begitulah Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah ketika mana bahasa orang Arab tu di level yang tinggi, tapi tak ada satu orang yang pun boleh challenge Al-Quran walau satu surah yang pendek. Tu. Maka nak memahami, kadang-kadangnya nak memahami perkataan-perkataan Al-Quran, kalau tidak ada pada percakapan orang Arab, di sana dilihat pada syair-syair orang Arab. Maka nak memahami syair dan sebagainya, hak ni kena mengaji ilmu arud wal qafiyah, ilmu lirik, ilmu syair, ilmu lagu dia panggil, ilmu muzik. Ada bahar dia, ada bahar basit, wajiz dan sebagainya, banyaklah. Wafir, tu bahar-bahar, panggil apa dia panggil, bahar, itulah bahasa semudahnya bahar. Jadi walaupun ilmu tu bukan ilmu agama tu, ilmu muzik tapi dapat manfaat dengan dia pada syarak, tetap tak boleh guna untuk buat bahasa bego, untuk istinja tak boleh buat alat. Itu dah habis itu. Kemudian kata dia, dan ada pun makanan binatang. Jadi makanan al-mat'um al-adamiyyin tak boleh kita gunakan untuk alat istinja. Al-mat'um al-jin pun tak boleh kita gunakan untuk alat istinja. Adapun makanan binatang, hayawan, ini lagu mana? Maka tu jawab bagi adapun, maka harus istinja dengan dia dengan makanan binatang. Boleh. Umpama mana? Umpama rumput dan lainnya, lain daripada rumput. Dalam kita Arab kata hashish ni daun terbakar lah kalau kita kan. Boleh daun terbakar ke, rumput ke, ikut pergi. Boleh kita gunakan untuk istinja. Jadi kalau kita berok tu ada rumput, tak ada air, boleh kita ambil kita gahar guna rumput, tak ada apa. Yang penting suci, kerah, bukan kerah lawan bagi kerah lawan bagi lembut, kerah lawan bagi cair. Jadi benda lembut pun tak apa, boleh
asalkan ada sifat mengikis, menanggalkan akan najis. Itu dah. Lagi pula tak termasuk muhtaram. Orang panggil ghairul muhtarami. Maka bolehlah orang panggil gunakan sebagai alat istinja, alat untuk basuh berak. Habis. Kemudian kata dia dan memadai. Mana memadai ini sahlah. Menyimpankan istinja. Mana menyimpan ni mensakakkan istinja tu atas air atau 3 batu. Boleh. Atau tu orang panggil untuk memilih tu. Kalau kita nak istinja dengan air saja boleh ke? Sah. Atau 3 batu. Atau kita nak istinja dengan batu, tapi batu tu syaratnya kena 3. Atau 1 batu, 3 penjurunya batu. Nah, sebab orang panggil salah satu ahjuring tu, ahjarin. Apa adalah hadis sebut? Salah satu ahjarin. Gitu. Dimasukkan dengan 3 batu tu orang panggil atraf. 3 biji batu ini 3 bucu bagi batu. Sama ada 3 batu sekoti atau satu batu tapi 3 bucu. Gitu dah. Ini kerana hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaiti." Apabila pergilah oleh seorang daripada kamu kepada tempat yang tempat berak, mana tempat mu nak qada hajat lah tu makna ilal ghait. Falyadhhab ma'ahu, maka hendaklah berpergian serta seorang yang nak pergi berak tadi tu bi salasati ahjarin, dengan 3 biji batu. Kalau faham zahir enggak kena 3 biji batu sungguh. Tapi ulama kita syarah ai bi makna salasati atrafin, 3 bucu. 3 biji batu tu naknya ialah 3 bucu. Sama ada 3 biji batu sengoti, sah, atau 1 batu tapi batu tu ada 3 bucu yang boleh kita guna ke setiap bucu tadi tu untuk istinja. Sah. Boleh. Yastatibu bihinna, istinjalah dengan dia, dengan 3 biji batu, dengan 3 penjuru bagi batu tadi tu. Fa innaha tujzi'u anhu, maka atau fali ta'lil dipanggil, kerana bahawasanya memadalah, sahlah istinja seorang tadi tu anhu daripada 3 batu atau 1 batu 3 bucu. Gitu dah. Tu habis. Tu tapi naknya 3 batu atau 3 penjuru tadi, 3 bucu tadi tu. 1 batu yang ada 3 penjuru, 3 bucu tu yang suci dengan dia, dengan 3 batu atau 1 batu 3 bucu. Kena suci. Kata kena suci ni kalau kita menyimpan, mensakak ke istinja kita tu di atas batu saja. Kita nak istinja tu dengan batu saja, tak usah guna air. Maka ketika tu syaratnya batu tu kena suci. Tak boleh batu yang musta'mal atau mutanajjih yang diguna dah ataupun hak kena najis dah, tak boleh guna untuk istinja. Tapi kalau kita istinja tu tidak menyimpan di atas batu, kita tidak mensakakkan hanya batu saja, tidak, bahkan kita nak guna juga air. Kalau gitu tidak disyaratkan batu tu suci. Itu dah. Kalau batu tu kotor atau batu yang musta'mal atau batu yang mutanajis sekalipun boleh kita guna. Sebab apa? Sebab lepas ni kita nak guna air. Kita tidak menyimpan, tidak mensakak, tidak menghanya nak guna batu saja, tidak. Bahkan lepas batu kita ikutkan dengan air. Maka ketika tu tidak disyaratkan batu tu mesti kena suci. Boleh kita guna batu yang kotor, boleh. Tu batu kotor, buat guna basuh berak, buat istinja. Sah tak? Sah kalau kita nak basuh dengan air pula lepas ni. Tu. Tapi kalau batu saja kita nak guna, hak tu tak boleh. Batu yang musta'mal atau mutanajjis tak boleh. Batu kotor tak boleh. Mesti kena batu tu suci. Gitu dah.
Yang sucilah dengan dia dengan 3 batu atau 1 batu 3 bucu tu oleh tempat istinja. Tu kita kokok dengan batu tadi tu. Tempat istinja tu lah, kubul dubur tu lah tempat istinjanya. Tempat kita nak cuci. Tu kemaluan depan, kemaluan belakang kita tu. Lagu mana suci? Dengan 3 bucu batu atau 3 biji batu tadi tu. Dengan tu orang panggil bol taswiriyah, dengan sekira-kira tiada tinggal melainkan bekas, yakni tiada tinggal daripada najis itu. Kena takdir gitu baru faham. Dengan sekira-kira tiada tinggal, tiada tanggal, boleh baca tu, tiada tanggal boleh, tiada tinggal atau tiada tanggal daripada najis itu melainkan bekas jua. Maknanya melainkan orang panggil apa? Belengah-belengah dia. Boleh lepas tanya tu dah. Mana boleh ke ustaz? Boleh. Najis tak ada dah tu. Tapi rasa melekit-lekit tu. Bekas dia tu. Diri najis tak ada dah tu. Melainkan bekas jua. Maka sah boleh tu. Boleh buat mayat, tak ada apa. Tapi kita tak selesa lah kalau gitu. Tapi nak cerita sah tak? Sah. Jadi kalau guna batu tu mesti suci tempat istinja. Lagu mana suci tempat istinja? Sekira-kiranya tiada tinggal daripada najis itu melainkan bekas juga. Mana? Yang ni melekit-lekit gitu ya. Tak ada dah warna, ain dia, zat dia tak ada dah. Lepas tu ada laginya rasa belengah-belengah. Tu ya. Belengah-belengah. Melekit-melekit ya, tu ya. Bekas tu. Apa bekas tu lagu mana? Tiada menghilang akan dia akan bekas melainkan air. Tu memang tak boleh hilang, melainkan air. Sebab tu air juga kena puas hati. Nak puas hati sebaik dengan air lah. Tu. Tapi kita ngaji ni tak rugi sebab kita tak tahu gapo nak berlaku depan hari. Siapa je suka 2 tahun kita kena kurung oleh rumah nanti corona mari itu. Tak terfikir dengan kepala otak kita jadi lagu tu. Ke depan hari pun kita tak tahu gapo nak berlaku dalam negara kita ni. Kau lama kau pening kau bengong berasa. Kita tak tahu. Mana tahu wal iyadu billahi min zalik. Berlaku perang kau gapo air tak ada mutu. Tika tu nak guna ilmu tu. Nak guna ilmu tika tu. Kita duk belajar cara tayamum gapo, bila nak guna? Kata, ngaji wak gapo air belana-lana dalam kolah. Air sedar. Siapa masa aksiden balut habis pemumia, baru tahu. Baru nak ngaji, baru nak tanya, ustaz lagu mana saya nak mayat ni? Nak habis pemumia Firaun dah saya ni. Nak ambil esmaya guano, baru nak menanya. Masa sehat tak saya mengaji. Kalau mengaji masa sehat, masa sakit tak menyusah kau dah. Kita mengaji kita tahu nak lagu mana. Kata biar tak sama mayat. Tuhan pun tahu kita sakit. Tuhan pun tahu mu bodoh tak mengaji tu. Jangan dah. Jadi kadang-kadang kita ngaji wak gapo lagu nimo ni. Siapa bahah gitu mo. Lana-lana. Iya lo ni. Ke depan hari kita tak tahu. Itu dah. Tu. Melainkan bekas najis tiada menghilang akan dia akan bekas najis melainkan air, yakni melainkan dengan menggunakan air. Habis itu. Atau ni apa pada kata atau air tadi tu. Atau 3 batu tadi atas itu. Jadi dan memadai, pasal sepepak baru bunyi lagu ni. Dan memadai, yakni sah menyimpankan istinja atas tembikar yang halus. Tembikar tu tak? Itu tulis lagi tak? Tembikar. Betul tak ni? Tembikar, bukan tembikai. Hak tu timu Cina tu yang itu kan tembikar. Dengan ro tu tembikar. Tembikar yang halus. Tu.
Betul dah? Tembikar dia tulis tak? Tembikar, bukan tembikai. Sini silap kak? Makan buah timur Cina you masuk bila air apa? Boleh juga dia kata tembikar. Jangan waktu makanan al-mat'um adamiyin itu muhtaram, haram kita gunakan untuk istinja. Ini tembikar yang halus. Maka menyapu dengan 3 batu atau 3 penjurunya. Hanya batu. Mana gitu? Gana-gana? Dalam kitab tu ya? Betul dah saja dah. Ya. Oh, silap tadi. Bukan atah pada kata silap atah tadi tu. Silap. Kena baca lagu ni. Tiada menghilang akan dia akan bekas najis melainkan air atau tembikar yang halus. Gitu. Jadi tembikar atau tembikar yang halus ni atah pada kata air. Bukan atah pada kata atas tu dah. Bukan pasal sepepak baru dan memadai menyimpankan istinja atas tembikar yang halus. Salah. Kalau baca gitu tak payah pakai sudah. Wak koma situ. Bahaya kita Jawi ni tak ada koma. Tak ada koma. Kita Romi tak tahu wak koma tak? Tak wak koma juga. Pakai sambung straight gitu. Jadi kena baca gini. Tiada menghilang akan dia akan bekas najis, melainkan boleh hilang kalau orang panggil bekas najis itu apa? Dengan air, dengan menggunakan air atau tembikar yang halus. Ini atau dengan menggunakan tembikar yang halus. Tembikar yang licin itulah. Tu. Maka menyapu koma situ. Ini lain pula ni. Maka menyapu dengan 3 batu atau 3 penjurunya batu, wajib ia menyapu jika istinja dengan batu. Gitu. Baru faham. Maka menyapu dengan 3 batu. Kalau kita kutip 3 batu, kita sapu 3 batu. Beru. Atau 3 penjurunya. 1 batu tapi ada 3 penjuru. Wajib ia menyapu jika istinja dengan batu. Tu kalau orang panggil istinja dengan batu, wajib kena sapu 3 batu atau 1 batu, 3 penjuru tu kita kena guna. Dan jika hasil suci. Dan jika hasil mana dapat suci dah dengan kurang daripada 3 sekalipun wajib kena guna 3 batu atau 3 penjuru bagi 1 batu. Itu maksud. Contoh dia bawa 3 batu dah. Batu besar-besar nyepak gitu dah dia ni. Batu mula-mula dia kokok lah. Cuci dah cukup lah ya. Tak sah istinja gitu. Tetap kena guna 3 batu atau 1 batu 3 penjuru. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sendiri menegahkan daripada kurang daripada 3 batu. Mana adalah hadisnya? Daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Katanya Salman Al-Farisi, riwayat Imam Muslim ni. Laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bighaitin aw baulin. Sesungguhnya telah menegahlah akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh bahawa kami menghadap akan kiblat ketika mana nak berak atau nak kecing. Tu satu tak boleh. Makruh kita menghadap ke kiblat ketika mana nak berak nak kecing. Itu makruh kita menghadap ke kiblat ketika mana nak berak nak kecing tu kalau tempat yang terbuka. Kena ingat baik dah. Kalau tempat hak tertutup macam bilik air tu tutup dah, dia ada dinding dah kiri kanan depan belakang kita. Maka jangan kita buka kompas pula. Cek kiblat dalam bilik air. Jangan bening ngadap kiblat Lepas tu dia pergi corner aku belakang jauh. Ada berak lagu tu susah lah kata tegah daripada menghadap atau membelakangi kiblat atau menghadap kiblat ni kalau tempat yang terbuka. Sebab tu hadis kita tak boleh baca sore kena ngaji kita teka. Kalau sore hadis memang
Salman Al-Farisi kata Rasulullah tegah kami menghadap ke kiblat, nak kecil nak bego. Gitu je saya dia. Ulama bahas lagi. Menghadap ke kiblat tu ditegah makruh satu hal. Lagi pula tempat mana? Tempat yang terbuka. Mana? Kita kecil atas padai. Ataupun kecil hak tak ada jambe, tak ada bangunan berapa macam bawa kereta bawa lori ke berapa ke? Tak tahan nak kecil. Putih nak kecil tepi jalan. Tu. Lepas tu mana kiblat? Hak tu haram dia ni. Mana kiblat kau tu? Kau tu aku hadap kau tu. Hak tu haram. Kalau tak sengaja tu makruh. Itu maksud orang panggil ditegahkan menghadap kiblat, nak kecil nak berok. Adapun tempat hak tertutup dah, hak tu tak apa. Bukan kita menghadap ke kiblat, kita menghadap ke dinding tu. Kosak kata menghadap ke dinding, bukan menghadap ke kiblat tu dah. Tu dah. Kalau tak mengaji dengan ulama ke, silap hari boleh berok dalam jambe. Orang hak buat ni kadang dia tak tahu kiblat kat mana dia buat asal ada jambe dia ni. Lepas tu kita pergi cek kiblat. Weh, ngadap kiblat ni. Jambe kat tu ngadap kiblat, lepas tu kita nak berok mana? Cakap atas tak belah ya buat. Dak pun sengit kau tu dia ni. Sengit kau kanan kau kiri. Nyusuh belaka tu. Dak gitu. Wa annastanjiya bil yamini, dan Rasulullah menegahkan kami beristinja dengan kanan, dengan guna kalau panggil tangan kanan. Itu ditegah. Tangan kiri buat nyebok tangan kanan pula buat gahar berok. Tu ditegah. Dah. Au annastanjiya bi aqalla min salasati ahjarin. Tengok ni. Dan ditegahkan bahawa kami beristinja dengan kurang daripada 3 batu. Yani kurang daripada 3 batu atau 1 batu, tidak ada 3 penjuru. Itu ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Au nastanjiya bi raji'in aw azmin. Dan ditegahkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kami beristinja dengan tahi atau tulang. Jadi mahalus syahid kita naknya, tepat kita naknya mana? Iaitu au an nastanjiya bi aqalla min salasati ahjarin. Ditegahkan kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh bahawa kami beristinja dengan kurang daripada 3 biji batu atau 1 batu, tidak ada 3 penjuru. Itu dah. Maka sebab tu, dan jika hasil kalau dapat dah pun suci dengan kurang daripada 3 batu sekalipun, wajib tetap mesti kena guna 3 biji batu atau 1 batu, kena guna habis 3 penjuru. Itu dah. Walau cuci dah sekalipun. Habis. Maka jika tiada suci dengan 3 itu, ini masalah lain pula. Maka jika tiada suci dengan 3 itu, 3 itu mana? 3 biji batu atau 3 bucu tadi, tak suci. Batu pertama tak suci, batu 3 ada lagi ni, kuning-kuning ni. Lagu mana? Ditambahkan atasnya atas 3 hingga suci. Ditambah atas 3 hingga suci. Siapa suci? Dan sunat digasalkan. Digasal mana? Diganjilkan. Kemudian daripada sucinya, tu nya istinja. Contoh seperti hasil, seperti dapat sucinya yang istinja dengan 4, sunat ditambahkan dengan yang kelima nya istinja. Gini, kita kata 3 biji batu tu tak suci lagi. Basuh berok ataupun istinja dengan batu tadi, guna 3 biji batu dah. 3 biji batu belum suci lagi, maka wajib dia kena tambah. Tambah berapa? Ikut siapa suci. Dia tambah yang ke-4, tak suci lagi. Yang kelima, tak suci lagi. Contohnya yang ke-6 suci dah. Kalau gitu sunat dia tambah selagi 7. Berapa? Jadi ganjil. Tu dah. Sunat jadi ganjil. Kenapa? Innallaha witrun, innallaha ta'ala witrun, innallaha ta'ala witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil
dan Allah cinta akan yang ganjil. Jadi yang ganjil ni 1, 3, 5, 7. Tu ganjil tu. Jadi kalau kita suci dah dengan yang keempat, yang keempat ganat, 4 ni ganat, maka sunat kita tambah lagi. Sunat bukan wajib dah, sunat untuk kita dapat pahala ganjil. Tu pahala ganjil. Habis. Maka jika didapatkan suci nyonya istinja dengan gasal, dengan ganjil. Dengan gasal makna dengan tidak cukup gu, dengan gasal dia panggil, dengan ganjil. Yang kelima tu pak cuci dah, yang kelima, baki kelima baru cuci. Contoh. Tiada sunat kemudian daripadanya, kemudian daripada hasil suci dengan gasal, tiada sunat apa? Sesuatu, yakni tidak sunat oleh sesuatu apapun. Mana tak sunat ditambahkan dengan sesuatu apapun, tak sunat lah. Kalau suci dah dengan yang ganjil, maka tak sunat diganapkan. Tapi kalau suci dengan ganap, maka sunat diganjilkan. Ingat gitu dah. Habis itu, kemudian kita sambung semula pula. Dan yang afdalnya, dan bermula kaifiat yang afdalnya istinja, diistinja dengan batu, kemudian diikutkan dia dengan batu tu oleh air. Wallahu a'lam. Itu situ. Sebab ni panjang. Sebab ni terkait dengan ayat Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala puji ahli Quba. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharun. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Itu nanti kita akan sambung pula. Iaitu perbuatan beberapa laki-laki di dalam Masjid Quba. Mereka ni apabila istinja dengan batu, mereka guna pula air. Lalu dipuji oleh Allah dalam Quran. Nabi pun tanya, mu buat ke apa ni? Siapa Tuhan puji? Itu dah. Kita sambung semula pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Para hadirin asrama pelajar yang kita